Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شغل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ahli-ahli tuan-tuan Bilal, tuan-tuan para ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini bagi sekian kalinya, tak entah berapa ratus kali, ribu kali orang kali dah, kita berada dalam majlis yang mulia seperti ini. Taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya nanti di akhirat. Tapi sebelum itu, rajin-rajinlah menziarahi taman-taman syurga di dunia ni. Bila ada majlis ilmu, hadir dengan tuang. Tak kira siapa mengajar. Asalkan ilmu tu ilmu yang memberi manfaat, yang boleh mendatangkan faedah sama ada dunia atau akhirat. Jangan lepas kembelang tu. Kerana orang yang berada dalam majlis ilmu seperti ini dikira sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dia tak sempat balik, padam dia, mati itu dikira sebagai syahid. Kerana dia mati dalam perjuangan di jalan Allah. Cuma syahid itu syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Jenazahnya diselenggarakan macam biasa, dimandikan, dikapankan, disemayangkan dan ditanam. Tapi di sisi Allah dia masuk syurga tanpa hisab, kerana dikira sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul, yang kedua Nabi-Nabi, yang ketiga sahabat-sahabat Rasul. Selain Khulafaur Rasyidin ada 6 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk syurga. Yang keempat wali-wali. Yang kelima orang-orang yang mati syahid.
Syahid akhirat. Di sisi Allah dia syahid. Masuk syurga tanpa hisab. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Itu pun masuk syurga tanpa hisab juga. Yang syarat dia sabar. Ya, Allah janji tu. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat nak dikira berapa banyaknya. Dan yang tujuh yang ni tak ada. Di waktu masjid yang tak ada. Di Malaysia ni tak boleh jumpa pun. Iaitu mereka yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Tapi luar negara ada, di Palestin ada, di Bangladesh ada, di Burma ada, di Yaman ada, di Syria ada. Sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang kelima tadi, iaitu yang mati syahid. Orang mati dalam majlis ilmu ni kan bagus. Tak sempat balik. Terus masuk syurga. Tak itu pun kita mati juga. Dan syukur juga kita dah sampai kepada bulan Rajab. Yang sekarang ni bulan Rajab. Bulan yang berlaku peristiwa yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj. Berlaku bulan Rajab ini. Yang mana kita dapat satu perintah agung dari Allah SWT melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa perintahnya? Salat. Mayang. Itu berlaku ketika Nabi diangkat ke langit. Berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Saya yakin tuan-tuan udah siap program dah untuk mengadakan Isra' Mi'raj. Tunggulah siapa yang akan membicarakan nanti. Menguji keimanan kita. Percaya ke tidak? Kerana perkara besar ini berlaku benar. Berlaku yang sebenarnya. Bukan longgok-longgok. Bukan tipu-tipu. Ia memang berlaku betul. Allah mengkabur dalam Quran ada. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Isra ayat pertama. Maha suci Tuhan yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya iaitu Allah amat mendengar lagi amat melihat. Itu peristiwa itu berlaku. Setiap bulan Rajab kita akan menyambut itu. Menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Macam-macam cerita kita dengar. Mudah-mudahan peristiwa itu menggalakkan kita, mendorong kita supaya sentiasa mengikuti perkembangan dalam hidup ni, supaya kita sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah SWT, supaya kita selamat dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Iaitu bab membatalkan syahadah. Masih lagi bab membatalkan syahadah. Di antara perkara-perkara yang membatalkan syahadah ialah tidak puas hati dengan Islam. Siapa ada kitab buka muka surat. Tahu nampak ni. 3-2-2 ya. 3-3-2. 3-3-3. 3-3-3. Nombor 2. Yang kedua ya. Dia tak puas hati dengan Islam. Batal syahadahnya. Dikira sebagai orang tak beriman. Dikira sebagai orang kafir. Kerana dia tak puas hati dengan Islam. Tak puas hati dengan hukum Islam itu. Tak puas hati dengan semayang, tak puas hati dengan zakat, tak puas hati dengan haji, tak puas hati dengan umrah, tak puas hati dengan setengah daripada ayat Quran dan sebagainya, tak puas hati dengan sifat Allah yang sempurna tu. Ada saja benda yang dia tak puas hati dengan Islam. Batal akidahnya. Terus jadi kafir. Yang pertama dah kita baca dulu. Kita masuk yang kedua.
Iaitu timbul perasaan benci dan marah ketika mendengar nama Allah. Sebut je nama Allah, marah, benci, tak seronok, meluat, getik. Tak kira nama apa ke. Nama Allah yang banyak-banyak untuk kita tak tahu yang mana satu jadi pilihan Allah Ta'ala. Yang 99 nama ada sebut Al-Quran tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Kabir, apa saja. Yang tu. Dia tak suka, tak seronok, tak puas hati dengan nama-nama Allah tu. Ya, benci dan marah ketika mendengar nama-nama Allah itu. Atau Rasulnya. Nama Rasul pun benci. Tak nak dengar Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, nama Sulaiman, nama Yaqub, tak nak dengarnya. Lebih-lebih lagi dia tak nak dengar ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketik aja dengar. Jadi kafir tu. Batal akidahnya. Atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau bacaan Al-Quran. Tak berkenan dengan bacaan Al-Quran. Orang baca Quran dia menyampah dengarnya, ya. Kalau ada TV tutupnya TV, kalau radio tutupnya radio tu. Tak nak dengar orang baca Quran. Atau hukum-hukum yang mesti diketahui. Hukum tu dia mesti tahu kita ni. Mesti tahu ada 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum ni kita kena tahu. Tahu istilahnya, tahu implikasinya, tahu cara nak bertindak dalam 5 hukum tu. Wajib artinya dia buat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Haram artinya dia buat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Sunat artinya dia buat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok buat. Makruh artinya ditinggalkan dapat pahala, dia buat tidak berdosa, kedudukannya elok ditinggalkan. Yang harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada tanya selera, nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Tapi yang harus-harus ni bila kita laksanakan dia bertukar hukum, tak jadi harus lagi. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Itu yang harus. Jadi hendaklah kita jadikan yang harus tu benda-benda yang menjadi ibadah kepada Allah SWT. Yang harus tu. Makan tu harus, jadikan makan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Tidur tu harus, jadikan tidur sebagai ibadah kepada Allah SWT. Menguap tu harus, jadikan menguap tu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Bersin tu harus, jadikan bersin tu untuk sumber pahala dan sebagainya. Itu yang harus. Kerana dia bila dilaksanakan dia bertukar hukum. Jadi nak tahu. Nak tahu tu nak ada ilmu lah. Tidak jual nak tahu ya. Atau hukum-hukum yang mesti dia ketahui, dia tak tahu. Atau benci dengan hukum Allah Ta'ala. Apa yang makan tak boleh. Orang lapar-lapar ni tak boleh. Orang puasa ni. Jangan. Tak setuju dengan hukum-hukum Allah Ta'ala tu. Akhir zaman ni riba mestilah kita halalkan, kita benarkan. Kalau tidak macam mana kita nak memiliki harta. Allah dah haramkan riba tu, dia tak setuju bahawa Allah mengharamkan riba tu. Kita mesti halalkan, mesti benarkan riba tu dilaksanakan. Kenapa? Kerana kita nak harta, nak rumah, nak mentaka, nak kebun. Nak alat-alat yang mahal-mahal. Mana ada duit nak beli cash? Kena berhutang lah. Berhutang sekarang ni, sistem berhutang yang ada sekarang ni hanya sistem riba yang ada ni. Banyakkan dia gunakan sistem riba. Jadi kena dia dilaksanakan riba dalam hidup tu. Kafir jadinya. Kalau dia buat aja tidak menentang hukum, itu lain cerita. Itu berdosa ajalah. Riba tu berdosa. Tapi tak ada jadi kafir. Tapi kalau menentang hukum riba tu, kafir jadinya. Dia tak nak hukum tu dijalankan. Itu dia hukum-hukum yang mesti diketahui dalam agama. Atau ketika mendengar seruan kepada Allah. Firman Allah, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna
yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Qul afa unabbiukum basharim min zalikum annaru wa'adaha Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Surah Al-Hajj ayat 72. Dan apabila dibaca di hadapan mereka akan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah dibaca depan mereka, orang-orang yang batal akidah tu, bila baca depan dia, yang terang nyata, yang terang nescaya kamu melihat tanda-tanda keangkuhannya, keingkarannya, tanda-tanda keingkarannya. Anda tak setuju? Nampak tanda-tanda keingkarannya. Pada waktu orang-orang yang kafir itu, macam orang kafir orang tak setuju ya. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membawa ayat-ayat kami itu. Menyerang, hampir mereka nak merosakkan atau nak membinasakan orang yang membawa ayat itu. Hampir mereka menyerang orang yang membawa ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, itu Allah bagi amaran bagi mereka-mereka yang buat roh itu. Katakanlah, apakah akan aku ceritakan kepadamu yang apa? Yang lebih yang lebih buruk. Tidak ada kamu aku ceritakan benda yang lebih buruk daripada itu. Daripada itu, yaitu neraka. Itu lebih buruk lah ya. Marah dunia ni tak ada apa-apa pun. Kalau Allah marah, masuk neraka lagi teruk. Yaitu neraka. Allah telah apa tu? Mengancam. Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir. Itu Allah mengancam orang kafir. Kamu jaga, tunggu, kata Allah ya. Kepada orang kafir itu. Demi apa? Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembalinya. Neraka itu seburuk-buruk tempat kembalinya. Alladzina kafaru wa bi'sal masir. Sebab sejahat-jahat tempat kembali ialah neraka. Tak nak masuk neraka. Kerana api neraka itu dahsyat, tak ada siapa lalu nohornya. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Siapa lalu nohor, angkat tangan. Saya nak tengok mana korang yang lalu. Tantaklah kata ada aku sampai masuk neraka ni. Udah masuk lah, dia baru cerit pekik. Riuh kendak. Melolong. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia tak bingung Tuan Haji Nazri baca. Rabbana absarna. Ya Tuhan kami dah lihat neraka tu dahsyatnya. Menggunung-gunung. Apinya dahsyat benar. Kuat benar. Kena besi-besi cair. Kena kayu-kayu rentung. Kena badan manusia jadi debu badan manusia tu. Wa sami'na, kami dah dengar cerit pekiknya. Aduh. On die. Dia ketolok nanggung. Tak faham bahasa tu. Sebuah lah. Cerit pekik tu. Ayo. Ayya. Wa sami'na. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Nak buat apa? Nak amal solehan. Nak beramal dengan amal soleh. Nak ikut cari Islam. Apa saja dia buat, nak ikut cari Islam. Dah menyesal. Inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Masa itu tak ada guna lagi dah. Nah, yang berguna sekarang ni. Beriman sekarang ni. Udah masuk neraka tu tak ada apa-apa dah lagi dah ya. Itu dia. Itu Allah bagi amaran. Neraka itu tempat kembali yang sangat paling jahat ya. Wa bi'sal masir.
Kemudian apa kata Allah lagi? Zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fah fahbatu a'mal, ya betul. Fa'ahbatu a'malahum. Betul. A'malahum, ya. Artinya yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Iaitu Quran tadi. Mereka benci dengan apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Quran, iaitu Allah menghapuskan pahala amalan mereka. Dia benci dengan Quran. Jadi itu di antara perkara yang membatalkan akidahnya. Tak puas hati dengan Islam, tak puas hati dengan Quran, tak seronok baca Quran, tak seronok dengar Quran. Kafir. Kalau kafir ke mana pergi? Masuk neraka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Kemudian kata-kata ulama mengenai sebab-sebab yang menjadikan murtad. Apa perkara-perkara yang menyebabkan itu? Ulama mengatakan tadi ayat Allah, ulama pula. Ya, seperti Imam Ghazali, seperti Imam Syafi'i, itu ulama ya. Apa kata ulama tentang mereka-mereka yang batal akidahnya? Ya, barangkali tidak sia-sia kalau kami sebutkan pada akhir perbahasan ini akan kata-kata ulama mengenai perbuatan. Perbuatan apa? Menyerupai perbuatan kafir. Semayang macam orang kafir. Kafir jadi kafir tu. Karena Nabi kata man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah dia kaum itu. Kalau menyerupai orang Kristian, jadi Kristian lah. Menyerupai orang Buddha, jadi Buddha lah. Menyerupai orang Hindu, jadi Hindu. Jangan. Kerana perbuatan. Kadang-kadang perbuatan ataupun perkataan. Sebut aja. Aku tak suka dengan Islam. Aku benci dengan Islam. Aku menyampah dengan Islam. Kafir jadinya. Dan perkataan. Dan kepercayaan dalam hati orang tak tahu. Dia je tahu, Allah yang tahu. Itu dalam hatinya. Terasa tak seronok dengan Islam. Terasa Islam tu menekan. Tapi tak khabar orang. Dia aja tahu, Allah aja tahu. Tapi hakikatnya kafir juga. Itu dengan kepercayaan diri sendiri. Yang boleh menjadikan seseorang itu murtad. Murtad tu tolak keimanannya. Dikira sebagai orang tak beriman. Walaupun dia mengaku orang beriman. Tapi Allah tolak. Itu namanya murtad. Orang kafir ni ada 4 golongan, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama dipanggil murtad. Yang kedua dipanggil musyrik. Yang ketiga dipanggil mulhid. Yang 4 dipanggil munafik. Mana nak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Yang mana nak 4 tu? Pilih mana nak. Murtad ditolak imannya. Dikira sebagai orang tak beriman. Walaupun dia mengaku beriman, walaupun dia sembahyang, tak terima dah. Dia murtad. Yang kedua musyrik. Musyrik dia mengaku Allah itu Tuhan. Tapi bila semayang, nyembah matahari. Bila semayang, nyembah api. Bila semayang, nyembah bulan. Bila semayang, nyembah pokok. Bila semayang, nyembah lembu. Itu musyrik. Menyengutukan Allah Ta'ala. Yang kedua. Jangan syirik tadi 3. Orang yang musyrik itu, dia melakukan perbuatan syirik. Ada 3 jenis syirik yang dilakukan oleh orang musyrik itu. Yang pertama, syirik jari. Syirik jali. Syirik yang nyata. Nampak kita. Nyembah patung. Nyembah pokok. Nyembah matahari. Nyembah bulan. Itu namanya syirik jali. Yang kedua syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Yang dia tak sedar. Kecuali dia ada ilmu pengetahuan. Boleh tak? Dia tak sedar bahawa dia tersyirik. Pangkatnya besar. Dah saya cerita banyak kali sini ni. Dia pangkat besar. Dia jemput. Dia memberi satu merasmikan satu majlis. Dia pun datanglah dengan pakaian tie dengan apanya. Tengok depan itu ada orang Kristian, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Islam. Nak ambil hati semua, dia kata semua agama adalah baik. Syirik tu. Semua agama adalah baik. Syirik lah kata. Kerana menyamakan Islam dengan Christianity, menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan agama-agama yang lain.
Itu nama syirik, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Lagi satu syirik dipanggil syirik kecil. Ya, syirkul asghar, syirik kecil. Yang ini tak ada kafir, tapi berdosa besar. Siapa nak angkat tangan? Dia tak ada jadi kafir, tapi dia berdosa besar. Yaitu riak. Itu syirik kecil itu riak, ya. Nabi ngapa tu? Aku yang aku takutkan kamu semua, kata Nabi, lebih daripada aku takutkan harimau, ialah syirik yang kecil. Ditanya sahabat. Sahabat tanya dia, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, "Ar-riya'u." Riak. Apa itu riak? Membuat atau meninggalkan satu-satu ibadah bukan kerana Allah. Itu namanya riak. Buat bukan kerana Allah. Tak nak buat pun bukan kerana Allah. Riak lah tu. Dia tak nak buat, takut kata orang riak. Takut ke riak tu, riak lah tu. Dia tak nak buat, takut kata orang dia riak. Dia riak lah tu namanya. Dosa besar. Tapi tak kafir. Itu syirik kecil, ya. Ada juga ulama mengatakan syirik lagi satu ada. Syirik harus. Tapi yang ini dipertikaikan oleh kebanyakan ulama yang lain. Mana ada syirik harus, kata ulama tu. Syirik mesti haram. Mesti berdosa. Apa ada syirik harus? Iaitu melakukan ibadah kerana nakkan syurga. Buat ibadah kerana takut ke neraka. Itu syirik harus. Hukumnya harus. Syirik tapi hukumnya harus. Tak berdosa. Tapi martabatnya rendah. Mutunya rendah. Macam budak-budak tadika je. Ada upah baru dia nak buat kerja. Begitulah. Ada syurga baru dia nak semayang. Dijanji syurga baru dia nak semayang. Dijanji lepas neraka baru dia nak puasa Ramadan. Itu mutunya rendah. Itu syirik, namanya syirik harus. Dan yang ini dipertikaikan oleh kebanyakan ulama. Yang tiga tu tak ada siapa yang mempertikaikan. Syirik jali, syirik khafi dan syirik kecil. Syirkul asghar, ya. Tak ada siapa yang mempertikaikannya. Atau ia mencampakkan kertas yang tertulis di dalamnya ayat-ayat Quran. Itu di antara benda yang boleh menyebabkan dia kafir. Ya, punya tu saya baca. Tidak. Takut terlepas ada tempat lain tak? Patutnya saya baca yang tu betul. Dah tak tahu. Saya baca aja lah, lantak salah-salah. Atau ia mencampakkan. Di sini ada. Ya kemudian. Sesiapa yang melakukan perbuatan yang orang-orang Islam telah ijma'. Yang ini sepatutnya ni, ya. Atau atas lagi. Ya Allah, siapa pun tak atas kau saya, ya. Di atas lagi. Kata-kata ulama mengenai sebab-sebab yang menjadi murtad. Barangkali tidak sia-sia kalau kami sebutkan pada akhir perbahasan ini akan kata-kata ulama mengenai perbuatan, perkataan dan kepercayaan yang boleh menjadikan seseorang itu murtad, agar saudara-saudara pembaca merasa jelas, nampak jelas, terang, dan tidak terjatuh di dalamnya, tak jadi murtad, tak jadi keluar daripada Islam. Supaya kita jangan jatuh murtad di dalamnya, serta dapat mengingatkan saudara-saudara yang lain daripada terjatuh ke dalamnya. Kita boleh mengabar pada orang lain, jangan buat itu jadi murtad, jangan buat itu jadi syirik, jangan buat itu jadi munafik. Jangan. Supaya orang lain boleh terpelihara daripada bahaya ini, bahaya jadi munafik itu, bahaya jadi murtad tu. Kerana kebanyakan orang disebut oleh ulama adalah perkara, kebanyakan yang disebut oleh ulama adalah perkara iktifak. Iktifak ni apa? Sepakat. Pendapat, kesepakatan pendapat, nama iktifak, iaitu sepakat kata. Dan kalaupun ada perselisihan, maka perkara itu paling kurangnya menjadi dosa besar. Kalau ada perselisihan, dosa besar. Padahal ulama iktifak, artinya bersetuju. Kalau kamu buat ini, kafir. Kalau buat ini, batal akidah kamu. Kalau buat ini, kamu dah jadi ikut dia, contohnya. Semua ulama setuju tu. Kecuali ada bab-bab yang diperselisihkan oleh ulama. Tapi bahaya juga. Jadi jangan
kita melampaui batas-batas yang boleh menyebabkan dia itu jadi kafir. Yang pertama apa? Di dalam kitab, ada nama kitab lah. Az-Zawajiru anir tikabil kabair. Nama kitabnya. Saya pun tak tahu orang tengok kitab ni ya. Berkata Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini sahabat atau dikenali dengan nama Ibnu Hajar Al-Haytami. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, maka di antara jenis kufur dan syirik ialah berazam untuk menjadi kafir. Dia azam, aku bulan depan nak kena jadi kafir. Azam dia, kafir itu. Pokoknya kejap-kejap itu jadi kafir ya. Tak payah tunggu bulan depan. Berazam untuk menjadi kafir pada masa akan datang, sama ada dekat atau jauh, atau dia taklif, dia apa tu? Tahqiqkan. Dia tahqiqkan kufur, dia azam nak jadi kufur. Tahqiqkan kufur dengan hasilnya sesuatu, dengan berhasil sesuatu. Kalau aku dapat ini aku jadi kafir. Kalau aku dapat yang ni aku jadi kafir. Kalau aku dapat apa ni? Ya? Gitulah. Kalau dapat aku kahwin dengan saya tu, jadi kafir. Kafir tu. Kejap-kejap itu. Tak payah kahwin lagi dah. Itu namanya dapat hasil sesuatu tu. Udah azam dia. Atau ia taklidkan kufur dengan hasil sesuatu. Meskipun perkara itu zahirnya mustahil. Walaupun benda itu mustahil. Tapi kalau dia azam itu kafir juga. Mustahil berlaku pada fikiran, pada akal. Maka jadilah ia kafir serta-merta. Tak ada tunggu masa itu ya. Serta-merta kejap-kejap itu kafirnya. Atau ia i'tiqad atau melakukan perkara yang menjadikannya kafir. Apa saja. I'tiqad ke, buat ke, benda yang menyebabkan dia jadi kafir. Pergi gereja semayang, ikut orang Kristian, kafir. Pergi koil, semayang, ikut orang Hindu. Dia mau well-well, kita mau well-well. Kafir jadi. Pergi ke tokon Cina. Semayang macam orang Cina semayang tu. Ambil api tu, dia colok tu, dia pegangnya. Dia goncang-goncangnya. Kafir juga. Kerana ikut cara mereka itu. Atau melakukan perkara yang menjadikannya kafir. Atau melafazkan kalimah-kalimah yang menjadikannya kafir, sama ada perkara itu keluar melalui pegangannya atau kerana degilnya, atau nak nunjuk-nunjuk, ada nak gurau-gurau, kafir juga ya. Iaitu kerana degilnya atau kerana ejikannya. Dia melalawak je betul-betul lah, kafir juga walaupun melalawak. Atau ejikannya seperti ia i'tiqad kekalnya alam ini. Dia cakap alam ni kekal. Pasal kita percaya alam ni akan binasa. Kerana Allah kata dalam Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah. Setiap satu yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa ialah zat Allah. Yang amat agung lagi amat mulia. Itu tak binasa, lain binasa. Tapi dia mengatakan alam kekal. Dunia ni kekal, matahari itu kekal, manusia pun kekal. Kafir jadinya. Ya. Lagi apa? Atau i'tiqad tadi, atau melakukan perkara yang menjadikannya kafir, atau melafazkan kalimah-kalimah yang menjadikannya kafir. Sama ada perkara itu keluar melalui pegangannya atau kerana degilnya, atau kerana ejekannya, seperti yang i'tiqad kekalnya alam ini. Itu kafir tu. Sedangkan apa yang di alam ni semua akan binasa. Atau ia menafikan sifat-sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Allah nak apa? Allah tu maha berkuasa. Dia kata, mana Allah ada kuasa? Allah maha melihat, mana Allah nampaknya? Allah lepas pandang. Padahal Allah nak apa? Allah tu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha berkuasa. Tapi dia mempertikaikan sifat-sifat Allah yang sempurna tu.
Atau yang apa? Yang sabit bagi Allah Taala, yang tetap, sabit itu tetap, bukan sabit itu bisa bengkok motong rumput tu, itu sabit itu namanya. Yang tetap sifat Allah tu ya. Mana dia? Yang sabit. Mana dia sabit? Bagi Allah. Dengan ijma'. Ijma' tu bersetuju semua ulama-ulama. Ijma' ulama setuju. Yang mesti diketahui di dalam agama seperti seperti mengingkari mengingkari apa namanya? Ilmu Allah. Mana Allah tahu dia. Allah tu mengatakan dari dia innahu wasami'ul alim. Aku ni lebih mendengar kan, aku ada yang dia adalah amat mendengar lagi amat mengetahui. Tapi dia mengingkar. Mana Tuhan tahu ya? Kudrahnya. Allah dah kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah tu berkuasa di atas setiap sesuatu. Tapi dia kata tak ada. Mana Allah ada kuasa katanya. Kafir jadinya. Apa saja mengingkari sifat kesempurnaan Allah Taala. Seperti ilmu Allah, kudratnya, lagi pengetahuan Allah akan perkara-perkara juzu'iyat. Juzu'iyat. Juzu'iyat itu cabang-cabang. Ranting-ranting ataupun akan perkara-perkara juzu'iyat tadi, ranting-ranting. Isbatkan perkara-perkara yang Allah nafikan. Dia mengatakan Allah tu zalim. Allah dah nafikan bahawa dia zalim. Allah kata aku tak zalim. Tapi dia mengatakan Allah tu zalim. Jadi dia mana yang sudah dinafikan oleh Allah Taala, dia mengatakan ya, Allah ada sifat macam tu. Kafir jadinya. Allah dah nafikan. Iaitu isbatkan perkara-perkara yang Allah nafikan seperti apa? Isbatkan warna bagi Allah. Ada warna bagi Allah Taala tu. Allah kata dia tak ada warna, tapi dia kata warna Allah tu warnanya kuning, Allah tu warnanya biru, Allah tu warnanya hijau. Itu kafir jadinya. Kemudian Ibnu Hajar mendetailkan kaedah itu dengan katanya dan termasuk di dalam pengertian tersebut. Apa dia? Iaitu apa yang masuk pengertian tersebut? Iaitu sesiapa yang jadi batal akidah tu. Sesiapa yang melakukan perbuatan yang orang-orang Islam telah ijma' dia buat. Orang Islam katakan jangan buat, dia buat juga. Sesiapa yang melakukan perbuatan yang orang Islam orang Islam telah ijma' dengan mengatakan perbuatan itu khas bagi orang kafir. Untuk orang kafir aja. Dia buat juga. Meskipun ia bertegas bahawa ia masih menjadi Muslim. Dia bertegas. Tapi dia dah melakukan benda yang dibuat oleh orang kafir tu. Pakaian macam orang kafir. Dia pakai macam padri umpamanya. Dia pakainya cross tu. Kemudian pakai jubah macam jubah padri. Pakai pula songkok. Biar macam biar putih orang padri tu. Dia pun kata aku Islam. Aku pakai aja. Kafir jadi. Walaupun dia mengaku dia masih Islam lagi. Seperti pergi kepada gereja, pergi semayang bersama dengan orang kafir tu, nyanyi bersama tu, bersama dengan keluarganya, dengan pakaian dengan orang-orang kafir jadinya. Karena saya dah kabarkan hadis tadi, man tasabbaha fi qaumin fa huwa minhum. Atau yang mencampakkan kertas, ini tadi ya, mencampakkan kertas. Di dalamnya ayat-ayat Quran. Habis campaknya. Ada ayat Quran tu, surah Fatihah ke, suratul Ikhlas ke, campaknya dalam tong sampah. Saja tu nak menghina. Kalau dia tak tahu lain cerita, dosa baru. Ini dah saja-saja. Kafir jadinya. Atau nama Allah. Dengan jelas. Atau nama Allah ke tempat najis. Nama-nama Allah tu letak tempat najis di tanah kuburnya. Ar-Rahman, campaknya di tanah.
Ar-Rahim, campak dalam tanah, kafir jadi, ya. Atau ia merasa isyak tentang kenabian seseorang, nabi yang telah diijmakkan. Semua setuju bahawa dia itu ada nabi. Tapi yang ini dia menafikan. Bila pula bukannya apa ni Khidir itu nabi kata. Khidir itu bukan nabi kata. Khidir itu orang biasa aja kata. Kafir jadi, ya. Kerana semua orang tahu bahawa Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Atau ia merasa syak tentang turunnya kitab At-Taurah, Al-Injil dan kitab Az-Zabur, atau suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Ibrahim dikeluar suhuf saja. Suhuf itu artinya helaian kepada Nabi Ibrahim. Dia syak, tak percaya. Tak percaya ke Injil, tak percaya ke Zabur itu dari Allah Ta'ala. Kafir jadinya. Atau ia berpuas hati dengan kufur. Berpuas hati dengan cara orang kafir tu. Cara orang kafir semayang dia suka. Cara orang kafir tu berpakaian dia suka. Cara ekonomi orang kafir tu dia suka. Riba tu dia suka. Walaupun secara tidak terang. Seperti dia nasihat kepada orang supaya jangan menjadi Muslim. Dengan apa orang? Jangan akan menjadi orang Islam katanya. Tak guna Islam tu. Tengok orang Islam semua merempak belakang. Tak ada yang kaya-kaya. Tengok kaya dalam dunia semua orang kafir belakang. Jangan. Sekalipun si kafir itu tidak pernah meminta nasihat daripadanya. Atau ia memohon supaya orang lain menjadi kafir. Dia minta orang lain itu jadi kafir. Dia menjadi kafir sebenarnya. Kenapa? Kerana perbuatan demikian melambangkan ia berpuas hati dengan kufur. Atau ia berkata kepada seorang Muslim, dia khabar kepada orang Muslim, wahai kafir. Orang Muslim dengar apa? Orang tu orang beriman, tapi melawan dia kafir. Wahai kafir, katanya. Dengan tidak ada sebarang apa? Sebarang takwil. Dia tak ada sebab saja nak menuduh orang tu kafir aja. Kamu tu kafir, kamu tu munafik. Kafir lah jadinya. Man yakfur musliman fahuwa kafirun. Siapa mengkafirkan seorang yang beriman? Man yakfur mu'minan, musliman mu'minan, fahuwa kafirun. Siapa mengkufurkan orang beriman, maka dia adalah kafir. Itu dia. Jadi orang beriman jangan dikafirkan, jangan dituduh sesat. Atau ia berkata kepada orang mukmin, wahai kafir. Kerana bila sebut wahai kafir tu jatuh kekufuran tu terhadap salah seorang, sama ada yang menyebut ataupun yang kena sebut. Yang dituduh tu. Ini Nabi kata ni, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Siapa memanggil seorang lain itu sebagai wahai kafir, maka jatuhlah kekufuran itu kepada salah seorang daripada mereka. Sama ada yang manggil ataupun yang kena panggil. Salah seorang. Mesti jatuh punya. Biasanya kalau dia bukan kafir, kita kata dia kafir, orang yang manggil jadi kafir orangnya. Itu dah. Itu ada hadis tu. Sahih dah. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Atau dia berkata kepada orang mukmin, orang Islam, wahai kafir. Kafir itu ya. Dengan dia berkata orang kafir itu ya. Dengan apa? Dengan tidak ada takwil, tidak ada sebarang makna lain. Tak ada takwil. Kerana ia telah apa tu? Telah mempermainkan Islam dengan nama kufur atau menamakan orang Islam itu dengan nama kufur. Ya cukup sekarang itu insya-Allah. Tanda yang lama ni saya undi sini.
Ini ada di Kampung Gajah ni saya konti dulu. Malam ni di Batu Masjid. Sini tempat kita konti ya. Akan datang kita sambung lagi. Atau ia menghukumkan. Itu akan datang kita ya. Untuk kali ini cukup sekarang itu. Banyak lagi benda-benda yang boleh menyebabkan itu jadi batal syahadahnya. Alright, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Kalau dia lelaki, dia tak boleh kawasan lelaki, kalau dia lelaki, dia tak boleh Muslim lah. Tuan tak boleh. Tak boleh. Kalau dia kafir, kena kata dia kafir. Kerana ada hadisnya. Tadi hadis saya, man yakfur mu'minan fahuwa kafirun. Siapa mengkafirkan orang beriman, dia kafir. Tapi malam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Ada hadis lain. Malam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga kafir. Faham tak? Malam yakfur kafiran fahuwa kafirun. Siapa tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Kena kata dia kafir juga. Kerana kita tahu dia memang orang kafir. Menentang Islam. Takkan beriman pula. Macam Netanyahu tu. Beriman ke tak? Yang kata dia tak kafir. Yang akan datang kita tak tahu. Tapi setakat ini, dia masih lagi kafir. Nak katakan dia tu kafir. Tapi yang akan datang kita tak tahulah. Mungkin dia masuk Islam pula. Lain ceritanya. Tapi setakat ini, kita tak tahu. Kita kena katakan dia kafir. Kalau kita katakan dia tak kafir, kita pula jadi kafir. Faham tak? Itu dia. Okey, lagi? Habis? Ya. Itu kafir. Walaupun tak ada niat. Ada 3 perkara dia akan jatuh. Walaupun tak ada niat. Berlakon. Apa dia? Yang pertama, benda syirik. Kalau dia berlakon sebagai orang syirik, terus jadi syirik. Walaupun dia tak ada niat. Yang kedua, tolak. Tahu tolak? Bukan tolak apa ni? Tolak apa? Ceraikan isteri. Jatuh. Dia berlakon sebagai suami isteri. Dalam adegan tu ada apa? Ada adegan perceraian. Dia pun khabar pada isterinya. Aku ceraikan kamu dengan talak ini. Terus jatuh talak. Tahu? Walaupun berlakon. Yang ketiga, membebaskan hamba. Membebaskan hamba. Walaupun dia main-main aja. Terus bebas hamba tu ya. Jadi jangan bergurau-gurau tentang benda-benda 3 perkara itu. Tentang akidah jangan bergurau. Begitu juga dengan tolak jangan bergurau. Begitu dengan perhambaan jangan bergurau ya. Okey, lagi? Habis? Dia seorang dapat besar kepala. Jadi dia tanya? Dia yang besar kepala. Saya nombor 2. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf, aku qauli hadza. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin